Pendidikan maya bermaksud pendidikan dalam talian yang memerlukan pelajar melihat skrin, mendengar dan bertindak balas. Sistem pendidikan maya bertujuan meningkatkan taraf pendidikan rakyat Malaysia serasi setaraf dengan sistem pendidikan di negara maju dan menambah baik sistem pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan di seluruh dunia. Pendidikan maya telah diperluaskan dengan pengenalan konsep pembelajaran iaitu pembelajaran sepanjang hayat PSH, e-pembelajaran, sekolah bestari dan universiti terbuka. Baru-baru ini, kerajaan telah memperkenalkan pendidikan maya di negara kita sejak Mac 2020 dalam usaha meneruskan pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang sangat tidak menentu. Sistem pendidikan maya yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah untuk meraihkan pendidikan maya sebagai salah satu alat untuk menyampaikan ilmu dengan cepat dan mudah terutama ketika pandemik COVID-19 ini. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya isu pendidikan secara alam maya ataupun online, yang pertama ialah pandemik COVID-19 yang berbahaya kepada pelajar untuk ke sekolah. Faktor yang menyebabkan berlakunya pembelajaran secara maya ialah akibat penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif dengan melancarkan sistem pengajian secara maya kepada semua jenis institusi pengajian. Kaedah pembelajaran atas talian merupakan suatu keperluan kebanyakan universiti tempatan, baik awam maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di Malaysia. Tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajian dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajian dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Faktor yang kedua ialah memudahkan pihak guru menyalurkan ilmu melalui platform pengajian online. Hal ini kerana di zaman yang serba canggih ini, terdapat pelbagai jenis platform pembelajaran digital yang berpotensi dan mempunyai banyak ruang untuk dieksplorasi seperti Blackboard, Enrollment, Google Classroom dan sebagainya. Melalui platform yang tersedia kaedah hybrid pengajian dan pembelajaran boleh disediakan melalui kaedah sistem pengurusan pembelajaran seperti Google Meet, Webex dan sebagainya. Bagi memastikan kaedah pembelajaran atas talian yang berkesan, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira seperti pembinaan kawalan persekitaran, kepentingan interaksi secara interaktif, latihan efektif yang berkesan, akses teknologi yang maksimum serta institusi pendidikan yang menjalankan kaedah pembelajaran atas talian. Justru, setiap pendidik harus memperkenalkan aparatus dan metodologi yang dapat membantu meningkatkan kualiti proses pembelajaran dengan menyediakan informasi yang bagus tentang pelajaran dan aktiviti yang telah dijalankan oleh mereka dalam sistem pembelajaran atas talian ini. Faktor yang ketiga ialah memastikan pengajaran secara maya berkesan dan memberi impak yang positif kepada pelajar. Misalnya, pendidik dan juga institusi menjalankan kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian perlu memastikan bahawa rangkaian sosial adalah boleh dicapai dan mampu untuk mengukur prestasi akademik sebenar selain memastikan jaringan keselamatan terkawal agar tiada isu kebocoran maklumat yang tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asha Nabila binti Muhammad Ghazali akan meneruskan dengan faktor yang menyebabkan berlakunya isu pendidikan di alam maya. Faktor seterusnya ialah dunia hari ini semakin canggih. Hal ini kerana pelbagai teknologi yang dibina dan dibangunkan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan dan juga pembelajaran. Dengan teknologi yang semakin canggih, ilmu dapat disebarkan dengan pantas dan sekelip mata dan dapat memudahkan pelbagai pihak. Dengan kemudahan teknologi ini, siapa saja boleh mempunyai akses dan kemudahan terhadap proses menuntut ilmu. Sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, pembelajaran secara alam maya telah digunakan, tetapi sejak wabak tersebut melanda seluruh negara, pendidikan secara alam maya ini sangat meluas digunakan. Seperti yang kita sedia maklum, dunia hari ini semakin hari semakin canggih. Oleh sebab itu juga berlaku pendidikan secara alam maya. Kalau kita lihat, jika dibandingkan dengan zaman dahulu, pendidikan dilakukan secara face to face, secara berhadapan dengan guru. Disebabkan dunia semakin canggih, kita dapat merasai satu teknologi iaitu belajar secara alam maya, iaitu kita tak payah nak berdepan dengan guru-guru. Cukup sahaja kita mempunyai teknologi yang sedia ada yang dapat membuat pembelajaran secara alam maya. Seterusnya ialah perubahan sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan berorientasikan alam maya menyebabkan pendidikan di alam maya terjadi.
Hal ini kerana beberapa faktor yang berlaku, antaranya faktor keadaan sekeliling dan sistem pendidikan yang lebih maju diperkenalkan. Sebagai contoh, berbagai kos pendidikan baru diwujudkan bagi memenuhi pasaran kerja sedunia hari ini yang melibatkan pembelajaran di alam maya. Antara contoh yang boleh saya bagi untuk yang melibatkan pendidikan alam maya ialah kita belajar membuat grafik, semuanya kita belajar daripada alam maya. Ataupun jika saya boleh beri contoh, di Malaysia juga terdapat satu sekolah yang diiktiraf ataupun diiktiraf oleh Apple sendiri, iaitu syarikat yang membekalkan phone dan lain-lain. Terima kasih. Nama saya Amirah Hana binti Amiruddin. Saya akan membentangkan kesan isu ini terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Kesan pembelajaran dalam talian terhadap semangat nasionalisme adalah menggalakkan perkongsian maklumat dalam masyarakat. Pendidikan maya melatih para pelajar menjadi lebih kreatif dan berfikiran terbuka dengan adanya platform yang mudah untuk mengakses maklumat secara meluas. Pada era globalisasi ini, kita terdedah dengan pelbagai maklumat di seluruh negara. Semua maklumat berada di hujung jari dengan adanya rangkaian internet serta media komputer. Maklumat berkenaan isu dalam negara maupun luar negara membuatkan para pelajar tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan semasa dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Seterusnya, kesan pembelajaran dalam talian terhadap semangat patriotisme adalah dapat meningkatkan prestasi pelajar ke peringkat lebih tinggi. Pembelajaran secara bersemuka di sekolah dengan pembelajaran secara atas talian di rumah amatlah berbeza. Di rumah, para pelajar mempunyai masa yang lebih fleksibel untuk mengulang kaji pelajaran maupun mengkaji maklumat sendiri. Berikutnya, kesan buruk pembelajaran dalam talian adalah penyalahgunaan internet. Para pelajar terdedah dengan pelbagai portal yang kemungkinan tidak ditapis selamanya serta mudah terpengaruh dengan pelbagai iklan yang dipaparkan. Tidak dinafikan bahawa para pelajar dapat menimba ilmu dengan meluas dengan adanya pelbagai platform untuk belajar. Namun, terdapat banyak perkara yang boleh melalaikan mereka, terutamanya kepada golongan pelajar sekolah. Contohnya, apabila sesi pembelajaran sudah selesai, mereka akan mencari keseronokan dengan bermain permainan video di internet. Mereka juga terdedah dengan jenayah cyberbullying di media sosial. Tiada pemantauan yang ketat daripada ibu bapa sendiri menyebabkan anak-anak mereka terlibat dengan pelbagai jenayah sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Ishak. Nama matrik 277447. Saya akan membentangkan berkaitan kesan isu pendidikan alam maya terhadap pembinaan negara dan bangsa. Kesan yang pertama ialah kesan dalam bidang pentadbiran. Bahagian pentadbiran perlu mempersiapkan dalam segala aspek apabila berdepan dengan cabaran yang baru. Selain itu, membuat rancangan dan keputusan dalam keadaan yang sukar. Bahagian pentadbiran juga akan menjadi lebih kreatif dan inovasi dan kreatif untuk berhadapan dengan situasi yang sukar seperti sekarang. Kesan yang kedua ialah kesan dalam pengurusan pembelajaran digital. Pembelajaran secara maya ini memerlukan pelajar dan tenaga pengajar mahir dalam menggunakan komputer serta telefon pintar. Tenaga pengajar boleh menggunakan platform yang lain seperti YouTube untuk berkongsi video serta Quizlet atau Kahoot untuk mengadakan kuis. Ini dapat menarik minat pelajar untuk terus fokus ketika belajar. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut giat menerbitkan pelbagai video pembelajaran untuk TV Pendidikan dan EDU Web TV. Kesan yang ketiga ialah kesan dalam pengurusan emosi. Pembelajaran secara maya ini menyebabkan emosi pelajar terganggu. Hal ini kerana jadual pelajar yang padat dan pelajar juga perlu menolong ibu bapa mereka di rumah. Selain itu, pelajar juga banyak berhadapan dengan skrin komputer dan ini akan menyebabkan mata menjadi cepat rosak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan maya yang merupakan pendidikan dalam talian mempunyai banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan oleh semua pelajar. Dengan pendidikan maya ini, pelajar bukan sahaja berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat, tetapi juga menjadi pelajar berminda kelas pertama dan dapat bersaing dengan pelajar di negara maju. Dengan melaksanakan pendidikan maya yang komprehensif ini, ia membolehkan pelajar lebih terdedah kepada dunia globalisasi dan mampu menanam semangat patriotisme dan nasionalisme dalam diri mereka. Oleh itu, semua pihak sama ada pertubuhan bukan kerajaan, NGO atau swasta perlu bekerjasama antara satu sama lain dengan kerajaan untuk membina sebuah negara dengan membangunkan sistem pendidikan di negara kita untuk mencapai pendidikan bertaraf dunia.